Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan kadar. Okey. Kalau ikutkan sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan nisbah. Okey, jadi sebelum kita teruskan dalam subtopik kadar, kita akan cikgu akan terangkan dulu secara ringkas berkaitan dengan nisbah. Okey. Jadi nisbah contohnya dalam bentuk pecahan 1/2, kita boleh tulis dalam bentuk nisbah iaitu 1/2, ataupun kita boleh terbalikkan proses yang mana dalam bentuk nisbah contohnya 2/3, kita boleh tulis dalam bentuk pecahan iaitu yang akan jadi 2/3. Jadi itu bagaimana cara kita nak tulis nisbah daripada bentuk pecahan kepada nisbah ataupun daripada bentuk nisbah kepada bentuk pecahan. Okey. Jadi untuk nisbah, okey, apa yang kita dah belajar, nisbah, syarat dia kita mestilah untuk membuat dalam bentuk nisbah, syarat dia ada satu syarat iaitu mestilah kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Okey. Untuk nisbah kita mestilah mempunyai kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Jadi kalau unit yang tak sama, kita tak panggil dia sebagai nisbah. Kita tak boleh buat dia dalam bentuk nisbah. Okey. Jadi untuk nisbah mesti mempunyai kuantiti yang mempunyai unit yang sama. Itu yang syarat yang paling penting yang perlu kita ingat. Okey, manakala untuk kadar, kita lihat pula untuk kadar yang kita akan belajar hari ini. Okey, untuk kadar, yang membezakan kadar dengan nisbah ini adalah dua kuantiti. Untuk kadar, dia adalah dua kuantiti yang mempunyai unit yang berbeza. Okey, contoh kita boleh tengok kat sini. Okey, aktiviti penerokaan 1. Okey, kita tengok situasi sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Okey, tertulis dalam bentuk nisbah. Okey, A per B iaitu 285 km per 3 jam. Jadi kuantiti yang terlibat adalah jarak dan masa, dan unit ukuran dia adalah kilometer dan jam. Jadi kita boleh lihat kat sini bahawa dia untuk kadar, dia mestilah mempunyai kuantiti dan unit yang berbeza. Okey, itu adalah kadar. Kalaulah nisbah yang kita belajar sebelum ini, kuantiti dan unit mestilah yang sama. Kuantiti mempunyai unit yang sama. Okey, contoh lagi kita tengok ke sini. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. Jadi bermakna kita boleh tulis 24 cm per dengan 4 bulan. Okey. Jadi kuantiti yang terlibat adalah jarak dan masa. Okey. Unit yang terlibat adalah cm dan bulan. Okey. Jadi kita boleh lihat kat sini. Untuk kadar, dia mestilah mempunyai kuantiti dan juga unit yang berbeza. Jadi itu adalah kadar. Okey, kita tengok contoh lah. Okey, tengok contoh 5. Okey. Nyatakan kadar dan dua unit termasuk dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. Contoh A. Okey, Fatih membeli 2 kg mangga dengan harga dengan harga RM10. Jadi kadar dia, kita boleh tulis kadar
sama juga dengan RM 10 bahagikan dengan 2 kg. Jadi ini adalah kadar dia. Okey, dan kuantiti yang terlibat adalah yang pertama, kuantiti yang terlibat adalah yang pertama RM. RM adalah jumlah wang. Unit dia adalah golongan RM. Okey, yang kedua adalah GSM. Okey, GSM dia adalah dalam unit kilogram. Okey, itu adalah contoh yang pertama. Contoh A. Kita tengok contoh B pula. Contoh B. Sebuah kereta menggunakan 1 liter petrol untuk perjalanan sejauh 12 kilometer. Jadi, kadar yang kita boleh tulis adalah sama juga dengan 12 kilometer bahagi dengan 1 liter. Okey, jadi ini adalah kadar dia. 12 kilometer bahagi dengan 1 liter. Okey, kuantiti yang terlibat. Okey, 12 kilometer. Kilometer ini adalah jarak. Unit dia adalah km. Okey, yang kedua adalah liter. Liter ini adalah isi padu. Okey, unit dia adalah liter. Okey, itu adalah contoh macam mana kita nak tulis kadar. Okey. Okey, untuk menulis kadar ni dia simple sajalah, dia tak susah sangat, tapi yang susahnya apabila dia minta untuk kamu menukar unit. Ini yang kamu kena tengok betul-betul macam mana nak tukar unit. Okey. Jadi contoh kita tengok menukar unit ukuran kadar. Kita tengok kat sinilah. Okey, 2 buah gerai menjual tomato cherry yang dihasilkan dari tanah tinggi Cameron. Gerai manakah yang menjual tomato cherry dengan harga yang lebih rendah? Untuk membuat perbandingan kadar penukaran unit perlu dilakukan. Okey, kadar harga tomato di cherry gerai B. Okey, kita tengok gerai B dan gerai A. Okey, gerai B ditulis RM RM25 per kilogram. Tapi dalam gerai B RM RM8 per 500 gram. Yang ini dia tulis dalam kilogram, yang ini dia tulis dalam gram. Jadi kita tukar unit. Jadi daripada gram kita tukar kepada kilogram. Okey. Jadi sebagaimana kita tahu 500 gram ini bersamaan dengan setengah kilogram. Jadi kalau kita nak jadikan dia 1 kilogram, kita kena darabkan dengan 2. Okey. Jadi kita tengok gerai B dululah. Kadar untuk gerai B. Kadar gerai B. Okey. Jadi RM RM8 untuk per dengan 500 gram. 500 gram. Okey, jadi kita tahu ke sekarang ni 500 gram bersamaan dengan setengah kilo. Okey, kalau kita nak jadikan dia 1 kilo, kita kena darabkan dengan 2. Okey, bila darab 2, bawah darab 2, ke atas pun kita darabkan 2. Sebab kita nak tahu harga untuk 1 kilo. Ini adalah harga untuk setengah kilo. Jadi kalau nak tahu harga untuk 1 kilo, kita kena darabkan dengan 2. Jadi RM18 darab dengan 2, kita akan dapat bersamaan dengan RM16 per dengan 1000 gram. Okey, kita tahu juga 1000 gram ini bersamaan dengan 1 kilogram.
gram. Jadi kita tulis sama juga RM16 per dengan 1 kilogram. Jadi kita lihat sekarang ni. Okey, untuk gerai B, harga dia RM16 untuk 1 kilogram. Kalau gerai A, RM15 untuk 1 kilogram. Jadi yang mana lagi murah? Yang lagi murah adalah gerai A. Okey, gerai A lebih murah berbanding harga di gerai B. Okey, jadi kemahiran ni sangat penting lah bila kamu pergi supermarket. Biasanya dia akan bagi kamu harga dalam gram, ada yang bagi dalam harga kilogram. Jadi dia sengaja nak confusekan kamu supaya nampak murah, sebenarnya mahal. Okey, ini adalah teknik perniagaan. Okey, kita tengok contoh 6, contoh yang lebih sukar. Macam mana kita nak tukar unit? Okey, macam mana kita nak tukar unit? Untuk contoh 6. Okey, ni kita buat garis dulu. Contoh 6. Kita tengok contoh 6 kat sini. Ni contoh 6. Okey, A. Rajan menunggang basikal dengan laju 5 meter per saat. Tukarkan 5 meter per saat kepada kilometer per jam. Okey. Jadi cara nak tukar, kita ambil, okey, kita tahu kadar dia 5 meter per saat. Jadi maksud dia kadar dia adalah 5 meter per 1 saat. Dan dia minta untuk kamu tukarkan menjadi dalam unit kilometer per jam. Okey. Jadi kita tengok yang di bahagian atas dengan bahagian atas. Okey. Bahagian atas daripada meter kepada kilometer. Jadi, ini kemahiran pentukar unit ni kamu kena tahulah. Ni kamu dah belajar sekolah rendah ni. Mana kesel. Okey. Okey. Jadi untuk tukar daripada unit meter kepada kilometer, daripada meter kepada kilometer, kita kena bahagi dengan 1000. Okey, ni sebenarnya kamu dah belajar sekolah rendah, cikgu ingatkan balik saja. Daripada kilometer nak tukar kepada meter, kamu kena darab 1000. Okey. Jadi sekarang kita daripada meter nak tukar kepada kilometer, bermakna kita kena bahagikan dengan 1000. Jadi makna kat sini kita tulis kat sini 5 darab bahagi dengan 1000 lah. Okey. Bahagi dengan 1000. Kat sini boleh kita terus tulis kilometer sebab kita dah bahagi dengan 1000, automatik dia akan jadi kilometer. Okey. Yang di bawah pula, yang di bawah dengan yang di bawah kita tengok 1 saat tukar kepada jam. Saat nak tukar kepada jam. Ini satu lagi kemahiran yang kamu dah belajar pada waktu sekolah rendah. Okey, saat tukar kepada minit, minit tukar kepada jam. Okey, saat nak tukar kepada minit mesti bagi dengan 60. Minit nak tukar kepada jam mesti bagi dengan 60. Okey, kalau jam nak tukar kepada minit, darab 60. Minit nak tukar kepada saat, mesti darab 60. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak tukarkan kita nak tukarkan
daripada saat kepada jam. Jadi makna 1 saat kita kena tukarkan dulu kepada minit bagi dengan 60. Lepas tu kemudian daripada minit kita tukarkan jadi jam, bahagi lagi dengan 60. Baru kita akan dapat jam. Okey. Jadi ini kamu kena pandai tekan kalkulator sebab kamu akan dapat banyak perpuluhan lah. Okey. Kalkulator, cikgu tunjukkan cara nak tekan kalkulator. Okey. 5,000 bagikan dengan 5 bagikan dengan 1,000. Okey, 5 bagi dengan 1,000 kamu akan dapat bersamaan dengan, okey, kita lihat sini 0.005. Okey. Seterusnya yang di bawah dia pula 1 bagikan dengan 60 bagikan lagi dengan 60. Okey, jadi kamu akan dapat bersamaan dengan 2.777778 E negatif 4. E negatif 4 ni bermaksud dia ada darab 10 kuasa negatif 4. Jadi kat sini kamu tulis saja. Kita ambil paling kurang lah, kita ambil banyak sikit, 4 titik perpuluhan lah kita ambil. Dua point tujuh 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 lapan darab 10 negatif 4. Okey. Jadi unit ni kita jangan lupa tulis lah. Ini adalah kilometer. Ini adalah jam. Okey, jadi kita selesaikan saja, tekan saja kalkulator. 0.005 bahagi dengan 2.777778 darab 10 negatif 4. Jadi kalau cikgu akan ambil pilihan tekan 0.005. Okey, bahagikan dengan 0.0027778. Okey. Jadi kita akan dapat bersamaan dengan 17.99985. Jadi kalau kita bundarkan dia ni, kita akan dapat bersamaan juga dengan 17.99985 ni kita boleh bundarkan dia terus akan jadi bersamaan dengan 18. Kita akan dapat jawapan dia adalah 18. Okey, ini adalah jawapan yang akan kamu dapat. Okey, contoh yang seterusnya kita tengok ni adalah contoh A. Tulis A kat sini. Kemudian kita tengok pada contoh B. Kaedah dia sama juga. Kita tengok kat sini, ketumpatan sejenis logam ialah 2,700 kg per meter padu. Okey, per meter padu. Okey, jadi nyatakan ketumpatan logam itu dalam gram
per sentimeter padu. Okey, jadi ni kamu memang soalan dia agak susah dan kamu kena mahir untuk tukar unit. Okey, ini adalah kg per 1 meter padu. Kita nak tukarkan dalam unit gram per cm padu. Okey, jadi macam mana kita nak tukarkan dia? Okey, kita tengok dulu yang di atas. Okey, daripada kilogram nak tukar kepada gram. Jadi yang ni kemarin kamu kena tahu juga, dah belajar sekolah rendah dulu. Okey, daripada gram nak tukar kepada kilogram, kita kena bahagikan dengan 1000. Daripada kilogram nak tukar kepada gram, kita kena darab 1000. Okey, jadi 2700 kita nak tukarkan daripada kilogram kepada gram, kita kena darabkan dengan 1000. Jadi kita darab dengan 1000. Jadi kat sini kita dah boleh tulis sebagai gram. Okey, per dengan meter padu. Per dengan meter padu nak tukar kepada sentimeter padu. Jadi kita kena tahu daripada sentimeter nak tukar kepada meter, kena bahagi 100. Daripada meter nak tukar kepada sentimeter, kena darab 100. Okey, jadi bermakna kat sini 1 daripada meter nak tukar kepada sentimeter, kita darab dengan 100. Jadi kita darabkan dengan 100. Tapi apa yang special kat sini dia adalah dia ada kuasa 3. Jadi maknanya kamu kena darab dengan 100 3 kali. Jadi darab dengan 100, darab lagi dengan 100. Jadi ada 3 kali 100. Okey, sebab dia ada kuasa 3. Jadi kamu akan dapat kat sini adalah cm padu. Okey, jadi boleh terus tekan kalkulator. 27000 darab dengan 1000. Kamu akan dapat bersamaan dengan 2700000 gram bagi dengan 1000000 cm padu. Ni boleh tekan kalkulator ataupun kalau cikgu boleh congak je, kosong potongkan dengan kosong. Kalau tekan kalkulator pun boleh. Cikgu congak je, ni potong atas, kosong ni potong kosong ini, kosong ni potong kosong ni, kosong ini potong kosong ni, kosong ini potong kosong ini, kosong ini potong kosong ini. Jadi kamu akan dapat 27/1 bersamaan juga dengan 27 gram per cm padu. Ini adalah jawapan dia. Jadi kita silap kat sini terlebih 10. Patutnya ada 20 saja. Jadi kat sini pun terlebih 10. Kita silap lah. Reza kat sini terlebih 10. Nanti kat sini pun terlebih 10 lah.
Okey. Jadi kat sini kamu akan dapat bersamaan dengan 2.7 gram per cm kuasa 3. Okey. Jadi untuk soalan ni memang soalan yang agak sukar, jadi cikgu harap kamu boleh faham. Cuba tengok video banyak kali. Kalau tak faham boleh saja PM cikgu dan tanya cikgu. Nanti cikgu akan terangkan lagi. Okey.